Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita nak discuss praktis formatif 8.2 untuk mechanism of breathing. Hello everyone. Alhamdulillah, we had already covered for chapter 8.2 just now, which is mechanism of breathing. And as usual, we will answer question for formative practice. And today, let's discuss the answer for formative practice 8.2 with us, me, Sufi, and Auni. Let's start. For the number one, state the function of the spherical of the breathing mechanism of insect. And the answer is force that connect the structures in the animal respiration with the external environment. For number two, how do abdominal muscles help insects to breathe? And the answer is when inhaling air, the abdominal muscle will relax and cause the reduces the pressure in trachea and also air that enters into trachea through trachea. While when exhaling, the abdominal muscle will contract and will cause the increasing volume of air pressure in animal respiration. The question for number 3 is state the two differences between the respiratory mechanism of fish and humans. So the answer is fish have filaments and gills as their respiratory structure, while humans have alveolus. And the respiratory aperture for fish are mouth and operculum, while for humans are diaphragm, ribcage, and intercostal muscle. And the last question is explain the mechanism of inhalation in humans. And the answer is the external intercostal muscles contract while the internal intercostal muscle relax. This action causes the ribcage to move upwards and outwards. At the same time, the diaphragm muscles contract and the diaphragm move downwards to become flat and horizontal. Both mechanisms cause the volume of the thorax cavity to increase and the pressure of the thorax cavity decrease. The higher atmospheric pressure from outside forces air into the lungs. Thanks for watching, guys. Rate and comment how much you can understand about this topic. At the end of the class, with our teacher, Dr. Sharita. Bye. Okay, thank you Sufi and Auni Najwa. Very interesting. Right? Okay, so before we open for questions, we move to 4AF with the same practice formative 8.2 by Nur Auni and Alia Zarifah. Okay, teacher persilakan. Teacher stop presenting Cantik sangat tadi kan rakaman tadi kan, best sangat. Okay, teacher dah stop. Auni, Zarifah, boleh present sekarang. Cikgu, praktis formatif 8.4 ke? Cikgu tak buka mic. Saya tak buka mic, teacher. Alahai, teacher cakap sorang-sorang rupanya. Masya Allah. Tadi kamu dengar ke teacher pasang video tadi? Dengar, teacher dengar. Okay, sebaik. Okay. Jadi tadi sangat interesting kan, sangat menarik. Very good Auni and Sufi, congratulations. Okay, semoga menjadi contoh yang baik kepada rakan-rakan yang lain untuk membuat lebih baik ataupun sebaik yang Sufi dengan Auni buat. Okay, jadi sebelum kita kan Alice kata sangat menarik, bagus Auni dan Sufi kan. Sangat jelas the explanation, very clear. So we move to 4AF for 8.2 by Zarifah and also Auni. To Auni. Okay, boleh present screen sekarang.
Mana Auni dengan Zarifah? 8.2. Tak ada ke? Tak ada teacher. Dua-dua tak datang? Okey, tak apa. Okey, tak apa Okey, so penjelasan daripada Sufi tadi, teacher kena translate jugalah Kejap teacher cari jawapan. Jawapan buku teks. Okey, teacher dah share ke screen ni? Belum lagi? Belum lagi. Belum teacher. Okey. Nanti maklumkan pada teacher kalau teacher lupa share screen, teacher lupa buka mic. Sebab kadang-kadang kita tak perasan. Okey. Ada ke sesiapa tahu masalah Auni dengan Zarifah kenapa tak masuk kelas? WhatsApp teacher nanti Okey, so tadi Sufi dengan Auni daripada 4AB dah explain in English. For 8.2. Okay, so sekarang yang ini Okay, soalan yang pertama tadi. Tanda dengan pen merah semua. Nanti lepas tu upload dalam Padlet. Okay, pertama. Nyatakan fungsi spiracle dalam mekanisme pernafasan serangga. Apakah fungsi spiracle? Jadi spiracle ni merupakan liang udara yang menghubungkan struktur respirasi di dalam serangga dengan persekitaran luar. Jadi oksigen akan masuk, udara akan masuk melalui spiracle ke trakea dan seterusnya ke tracheal dan ke sel-sel badan. Dan bila nak keluar pun karbon dioksida dia akan keluar daripada sel-sel badan, keluar pergi ke tracheal and then pergi ke trachea and then keluar melalui spiracle, liang udara Soalan nombor 2, bagaimanakah otot abdomen membantu serangga bernafas? Jadi kita dah belajar sebelum ni mesti ada perubahan tekanan udara di dalam rongga tu, cavity tu. Barulah bila macam mana kita nak ubahkan tekanan tu dengan cara sama ada ruang tu disempitkan ataupun diluaskan kan. Jadi apabila nak tarik nafas, bila kita nak tarik nafas, kita kena pastikan ruang dalam abdomen tu mesti besar supaya tekanan udara tu akan menjadi rendah. Bila dalam abdomen tu tekanan udara rendah berbanding di persekitaran, maka udara daripada luar akan masuk ke dalam sistem trachea ni melalui spiracle. Bagaimana dengan otot abdomen ni mengendur? Jadi apabila otot abdomen ni mengendur, injak spiracle terbuka, ini menurunkan tekanan dalam trachea dan udara akan memasuki trachea melalui spiracle. Ini yang berlaku semasa tarikan nafas. Semasa serangga nak hembus nafas, tekanan dalam trachea mesti tinggi berbanding di luar. Jadi kena sempitkan ruang dekat dalam. Jadi ketika hembus nafas, otot abdomen ni mengecut. Ini akan meningkatkan tekanan dalam trachea. Seterusnya memaksa udara keluar melalui spiracle. Jadi melibatkan perubahan tekanan. Okey, kemudian soalan yang ketiga. Nyatakan dua ciri perbezaan antara mekanisme pernafasan ikan dengan manusia. Teacher dah bagi tahu hari tu kan, biasanya soalan ni dia takkan suruh kamu banding beza sampai 4 organisma. Biasanya dia minta 2 je. Mungkin dia boleh suruh kamu bezakan daripada segi struktur respirasi dan penyesuaian ataupun daripada segi breathing mechanism ataupun mekanisme pernafasan. Okay, jawapannya struktur respirasi ikan ialah filamen dan insang, manakala struktur respirasi manusia ialah Allahu Akbar, ialah alveolus. Janganlah dia. Okey, manakala untuk liang pernafasan ikan ialah mulut dan operculum.
Manakala liang pernafasan manusia ialah lubang hidung. Macam ikan, air yang mengandungi udara tu masuk ikut mulut dan keluar ikut apa? Kulum. Macam kita manusia, udara masuk ikut lubang hidung, keluar pun ikut lubang hidung. Dan kadang-kadang kita manusia, kita juga boleh bernafas melalui mulut. Sebab tu lah kalau kamu sersema kan, hidung tersumbat. Kamu akan bernafas dengan mulut kan. Kenapa bernafas ikut mulut? Sebab lubang hidung dah tersumbat dengan ingus beku. Tapi yang utamanya kita bernafas ikut lubang hidung. Tapi mulut juga boleh. Okey, dah masuk ke Zarifah? Tak lagi Zarifah? Okey, tak apa. Okey, kemudian nombor 4 nombor 4, soalan nombor 4, terangkan mekanisme tarikan nafas dalam manusia. Yang ni kemungkinan boleh keluarlah untuk soalan esei sebab banyak poin kan. Jadi kamu kena ceritalah bila mekanisme tarikan nafas, jangan kamu cerita pasal hembus nafas. Kalau kamu cerita pasal hembus nafas, habis markah kamu. Maksudnya kamu salah konsep lah, salah faham. Ataupun soalan tanya mekanisme tarikan nafas tapi pelajar ni dia pergi jawab dua-dua. Dia explain mekanisme tarikan nafas, dia explain juga menghembus nafas. Maksudnya dia tak sure mana satu. Sebab itulah kena faham betul-betul dia nak dua-dua ke ataupun dia nak salah satu. Jadi mekanisme tarikan nafas dalam manusia. So bila kita nak tarik nafas, kita nak paksa udara tu daripada luar masuk melalui lubang hidung ke dalam paru kita. Jadi kita mestilah meningkatkan isi padu dalam rongga toraks kita. Bila kita tingkatkan isi padu dalam rongga toraks, maka tekanan dalam rongga toraks akan berkurang. Tekanan di luar adalah tinggi. Barulah udara tu akan dipaksa masuk ke dalam hidung dan seterusnya ke paru. Dia nak masuk lagi ke? Dia tak ada. Okey. Jadi kat sini, kalau tak faham tanya je Mana dah lari dah. Okey sini. Jadi bagaimana kita nak meningkatkan isi padu dalam rongga toraks? Kita nak besarkan dia. Antaranya otot diafragma, diaphragm, mestilah melepeh, mendata. Pergerakan dia mendata tu adalah dia mengecut. Dia akan jadi mendata kan. Kalau dia mengendur, dia bentuk kubah, melengkung ke atas. Bila kita nak besarkan rongga ruang toraks, kita akan otot diafragma akan dikecutkan, contract supaya ruang tu lebih besar. Okey, kemudian otot interkostal luar mengecut, otot interkostal dalam mengendur. Ini akan menyebabkan sangkar rusuk dinaikkan ke atas dan ke arah depan. Jadi kalau kamu tak ingat kan, kamu tak ingatlah otot mana yang mengecut mengendur tak apa, kamu tulis je and then kamu noktah. Dan kamu akan dapat markah ayat belakang. Kamu tahu kan, kita nak besarkan ruang udara, mesti ruang dalam tu, mestilah sangkar rusuk tu kena ke atas dan ke depan. Kalau dia ke dalam dan ke bawah, jadi makin sempit. Boleh? So, kalau ada ayat kamu tak dapat markah, tapi kamu akan dapat markah di ayat yang lain. Dengan syarat noktah. Noktah. Itu biologi Jadi kau dapatlah soalan macam mana pun, cuba jawab. Jangan tinggal. InsyaAllah ada markah untuk kamu. Okey. Tindakan ini menyebabkan sangkar rusuk dinaikkan ke atas dan ke arah depan. Pada masa yang sama, otot diafragma mengecut. Dan otot diafragma diturunkan ke bawah menjadi lepeh dan mendata. Kedua-dua pergerakan ini menyebabkan isi padu rongga toraks bertambah dan tekanan rongga toraks berkurang. Tekanan atmosfera yang lebih tinggi di luar mendesak udara masuk ke dalam paru. Adakah jelas? Adakah jelas? Jelas. Okey, jelas Okey, teacher nak terus ujilah. Random name picker. Okey, teacher bagi tahu dulu soalan supaya kamu boleh fikir. Kemudian baru teacher akan pilih nama Jadi soalan teacher sekarang
apa yang berlaku ketika pada otot diafragma ketika mekanisme menarik nafas. Ketika mekanisme kita nak tarik nafas, apa berlaku kepada otot diafragma supaya ruang kaviti tu, rongga toraks tu akan menjadi lebih besar. Adakah dia akan melengkung ke atas berbentuk kubah, masa ni otot diafragma mengendur, ataupun otot diafragma mengecut dan mendatar. Yang mana yang akan bantu meningkatkan isi padu dalam rongga toraks sehingga boleh menurunkan tekanan udara. Jadi pilihan jawapan dia sama ada otot diafragma ni mengecut atau adakah otot diafragma mengendur ketika mekanisme tarikan nafas. Okey, kita pilih nama. Okey Suraya. Ada Su? Ada teacher. Okey Su. Ketika mekanisme tarikan nafas, apa berlaku pada otot diafragma? Mengecut ke mengendur Su? Dia diaphragm muscle will contract. Very good. The diaphragm muscle will contract. Good. Bagus. Okey. Okey. Thank you Su. Teacher remove nama Su nanti Su tak kena dah lah. Tadi ada nama Su kat sini. Okey, soalan teacher yang kedua. Okey. Ketika serangga dia nak menghembus nafas, apa yang berlaku pada otot abdomen serangga? Sama ada mengecut atau mengendur ketika dia nak menghembus nafas. Kalau dia nak hembus, mesti dalam trakea tu tekanan udara tinggi berbanding di luar. Ya Allah Akbar. Adakah otot diafragma tu adakah otot abdomen serangga mengecut atau mengendur ketika serangga menghembus nafas? Okey. Okey. Alis jawab Lis. The abdominal muscle will contract when air is exhaled. Very good. The abdominal muscle will contract when air is exhaled. Very good. Bagus. Okey, soalan yang ketiga. Apakah liang pernafasan untuk katak? Apakah liang pernafasan untuk katak? Okey, Fatih. Ya, apakah liang pernafasan untuk katak? Liang pernafasan bagi katak ialah lubang hidung. Ya Allah, very good Fatih. Bagus. Good. Okey. Soalan seterusnya. Apakah saya nak tanya apa lagi? Apakah beri satu persamaan di antara mekanisme pernafasan katak dan manusia? Ni susah sikit kot. Kita tengok siapa yang betul lah. Teacher ulang Apakah persamaan antara mekanisme pernafasan katak dengan manusia? Mekanisme bukan struktur respirasi. Kalau struktur respirasi betul lah lembab semua tu kan. Banyak jaringan kapilari darah. Sekarang mekanisme pernafasan. Kalau salah tak apa, kita tak marah. Cuba Zarifah tak ada kan? Tak masuk lagi Zarifah Kenapa sampai 3 nama Zarifah tu? Okey, Zarifah tak ada, semula orang lain.
Okey, Hidayah ada Hidayah? Hidayah? Ada tak Hidayah? Fatih, Hidayah ada Fatih? Tahu ke teacher? Saya tak tahu. Sekejap, saya check sekejap. Kalau dia terkejut nama dia dipilih kan? Hidayah ada Hidayah. Boleh Hidayah? Hidayah, apa persamaan? Beri satu persamaan antara mekanisme pernafasan katak dengan manusia. Bagaimana dengan tekanan? Adakah kedua-duanya melibatkan perubahan tekanan? Hidayah. Hidayah? Oh Hidayah. Hidayah? Hidayah? Ataupun line Dayah tak elok kot dah. Mungkin line dia slow so tak boleh nak buka mic. So one more lah, kita pilih lagi satu nama. Okay, Ni Azim. Ada Ni Azim. Ada teacher. Okay. Persamaan antara mekanisme pernafasan katak dengan manusia. Adakah dia kedua-duanya melibatkan perubahan tekanan? Involve change in the volume and pressure in the respiratory cavity. Okay, very good. So kedua-duanya melibatkan perubahan tekanan. So both of them involve changes in the volume of the cavity. Very good. Okay, so kita pergi terus kepada 8.3. Kalau boleh kita habiskan juga sampai 8.4. So next week boleh masuk bab lain dah. Okay, so 8.3 siapa? Tahniah kepada yang dapat jawab tadi. 8.3 Syahmi dengan Asfah Haziq. Okay, yang ni Haziq dah bagi pada teacher kan? Zik dalam WhatsApp ke Zik? Dalam WhatsApp kan Zik? Dalam WhatsApp. Okay, kejap. Dah lama ke Zik hantar kat teacher Okay, ni dia. Okay, so ini soalan 1. Okay. Teacher dah share screen kan? Dengar semua? Dengar. Okay, terima kasih for the respon. Ke sebab teacher dah buka dah itu Zik, kenapa dia jadi Asyik kena hantar balik kat teacher kot Zik. Betul. Sebab hari tu teacher dah buka and then bila lama tak buka tak ada. Zik hantar balik Zik sekarang Zik. Okey, jap. Okay. Saya balik Lepas 8.3 daripada 4AB terus pada 4AF baru kita soal jawab Kalau ada soalan lah. Yang random picker name tu nanti selepas habis 8.4 baru kita gabung dua-dua. Takut tak sempat lah, dua suku dah ni. Zik hantar dah Zik? Bentar lagi tengah sen. Okay. Forward Teacher Mariana. Forward. Ya Allah. Dah send dah? Send dah. Okay. Kita buka terus ni 8.1. Atas semua Zik Ni soalan 1 kan? Baru 1 je ni. Hey Syami, let's discuss the homework. What is the value of the partial pressure of oxygen in the atmospheric pressure? The pressure of partial oxygen is 160 mmHg.
In what form is carbon dioxide transported in human blood circulatory system? Carbon dioxide is transported in three forms: bicarbonate ion, carbaminohemoglobin, and lastly as carbonic acid. Zik, nombor 3 Zik. Nombor 3, nombor 4. Nombor 3 tengah send je. Okay. In what form is carbon dioxide transported in human blood circulatory system? Carbon dioxide is transported in three forms: bicarbonate ion, Yang ni sama salah. Sama tadi Zik. Zik hantar yang sama. Tengah send je, tengah send nombor 3 dengan 4. Oh, okay. Yang ni nombor 1, ni nombor 2. 2 kali masuk nombor 2 ni. Ni yang sama je kan ni kan? 25 saat dua-dua ni. Sama. Okay. Hi guys. Kejap Hi guys, so now I'm gonna explain how carbon dioxide is transported from the lung capillaries to the alveolus. Firstly, when the bicarbonate ion in blood plasma reach the lung capillaries, it diffuse back into the erythrocyte. Next, bicarbonate ion combines again with a hydrogen ion to form a carbonic acid. Lastly, carbonic acid then breaks down into carbon dioxide and water. Okay, itu soalan nombor 3. Soalan nombor 4, the fourth question. Nombor 4. In what form is oxygen carried to the tissues? Oxygen is carried in form of oxyhemoglobin. Okay, very good. So oxyhemoglobin, oxygen combine with hemoglobin and form oxyhemoglobin. Very interesting, right? Sangat menarik, betul tak? Betul teacher. Betul je. Suka tengok kartun kan? Macam jadi segar sikit mata kita dah. Yang ni guna apa ni Zik? Aziz dengan siapa? Dengan Ahmad Azim Syami. Dengan dengan Syami. Dengan Syami. Okay. Guna apa ni Zik? Syami? Saya guna voice saya dengan Syami, lepas tu gambar anime je. Oh, yang gerak-gerak tu memang dia dah gerak lah. Boleh tambah word lah. Guna aplikasi editing video CapCut. Oh, hebat. Nanti kena ajar teacher nanti Okay, tahniah. Okay, so kita pergi dulu kepada 4EF Bahasa Melayu. Sebelum kita buka kepada soalan 8.3. Arish Azizi dan Afiq Aiman. Nak share screen ke macam mana? Share screen. Okay, teacher stop presenting now. Okay, ambil alih teacher tutup suara teacher. Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya dan Afiq Aiman akan bincang jawapan praktis formatif 8.3. Nombor 1. Apakah nilai tekanan separuh oksigen dalam tekanan atmosfera? Nilai tekanan separuh oksigen ialah 0.21/760 mmHg atau 160 mmHg. Nombor 2, dalam bentuk apakah karbon dioksida diangkut di dalam sistem peredaran darah manusia? Karbon dioksida diangkut dalam bentuk ion bikarbonat, asid karbonik dan bergabung dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Sekarang saya akan beri kepada Afiq Aiman.
Nombor 3, terangkan pengangkutan karbon dioksida dari kapilari peparu ke alveolus. Setibanya di kapilari peparu, ion bikarbonat dalam plasma darah meresap semula ke dalam eritrosit. Ion bikarbonat bergabung dengan ion hidrogen semula untuk membentuk asid karbonik. Asid karbonik kemudiannya terurai menjadi karbon dioksida dan air. Karbon dioksida meresap keluar melalui kapilari peparu ke dalam alveolus dan disintir keluar semasa udara dihembus keluar. Dalam bentuk apakah oksigen diangkat ke tisu? Oksigen diangkut dalam bentuk oksihemoglobin. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih. Okay, thank you Arish and Afiq Aiman. Okay, bagus presentation yang sangat menarik. Sama, dua-dua menarik. Okay, ada soalan? Ada soalan daripada rakan-rakan? Faham semua? Oh, semua faham Faham. Okey, tak apa. Kalau semua faham, nanti di akhir pengajaran lepas habis 8.4, teacher akan guna balik yang random picker name tu, kita akan tanya soalan Okey. So kita pergi kepada 8.4. 8.4 siapa? 8.4 Camelia dengan Najwa dan Munirah dengan Afifah Syahirah. Okey. Macam mana Camelia, nak share screen ke apa? Ke macam mana? Ada Camelia? Wawa share screen. Okey Wawa share screen Wawa. Teacher dah stop presenting kan? Okey, teacher dah stop dah. Sekak kau. Teacher nampak yang you mobile stay safe tu Wawa. Wawa cuba refresh Wawa, refresh. Assalamualaikum and good afternoon to the teacher, to 4AB and to 4AF. Today, me and Najwa will be showing our answers for formative practice 8.4 on page 138 in the textbook. Ya, Camelia, kenapa senyap dah ni? Sekejap teacher, Wawa sekak.
Okey, ginilah kita pergi dulu kepada 4AF boleh tak? Sambil kita selesaikan isu ni. Kau okey? Boleh tu? Boleh dah. Okey. The first question is, what are the effects of chronic bronchitis on the bronchiole? The bronchiole becomes inflated, swollen and blocked. The second question is, explain the condition of bronchial walls in asthmatic patients. The bronchial walls become swollen and thick. The opening of the bronchial tube becomes smaller and the air passage becomes narrow. The third question is, how does the usage of an inhaler help an asthmatic patient to breathe? By reducing the inflammation of airway lining and dilates the bronchus to facilitate airflow. The last question is, explain why the gases exchange becomes less efficient for emphysema patients. Emphysema patients have damaged alveolus walls. The less surface area of the alveolus makes the gas exchange to become less efficient. Thus, this makes it harder for emphysema patients to breathe properly. Thank you for joining us. Thank That's you, all. Amelia and Wawa. Very good presentation, clear explanation. Okay. Okay, so we move to 4AF. Munirah and Afifah. Okay, after that we will ask questions. Munirah ada tak cikgu? Tadi Munirah dah masuk tadi kan, pukul 2 lebih tadi. Ke dah keluar balik dah? Mungkin line slow kot. Afifah boleh? Afifah seorang dah, Afifah Okay. Okay, Afifah share screen Nampak tak? Hello? Assalamualaikum. Saya nampak you are sharing your screen. Ya ke? Okay, nampak dah. Practice formatif tu kan? Tapi tak nampak ni. Kita nampak you are sharing your screen ni. Okay, nampak dah Afifah. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan praktis formatif 8.4. Soalan yang pertama, apakah kesan penyakit bronkitis kronik terhadap bronkiol? Bronkiol menjadi radang, bengkak dan tersumbat. Banyak terbentuknya mucus akibat silium yang rosak. Afifah tak gerakkan ke next slide. Yang ni masih okay. Okay. Dah? Okay dah. Okay. Soalan yang pertama. Apakah kesan penyakit bronkitis kronik terhadap bronkiol? Bronkiol menjadi radang, bengkak dan tersumbat. Banyak terbentuknya mucus akibat silium yang rosak. Nombor 2 nampak tak? Nampak Afifah, nampak. Jelaskan keadaan dinding bronkiol pesakit asma. Dinding bronkiol pesakit asma bengkak dan menebal. Saluran bronkiol juga kecil dan laluan udara sempit. Yang sebelah sini pesakit asma, yang sini yang normal boleh. Laluan udara dia sempit. Soalan nombor 3. Bagaimanakah penggunaan alat sedut membantu seseorang pesakit asma bernafas? Dalam inhaler yang dikenal sebagai inhaler salbutamol, terdapat ubat asma seperti beta-2 agonis. Apabila inhaler disedut oleh pesakit, ubat tersebut akan masuk ke dalam saluran pernafasannya dan bertindak mengendurkan otot-otot di sekeliling saluran pernafasannya di bronkiol. Hal ini membenarkan pengaliran udara yang lebih lancar dan memberi kelegaan kepada pesakit asma. Tapi inhaler ni hanya berfungsi selama beberapa jam saja, lepas tu dia akan dinding bronkiol dia akan menjadi kepada asal balik, bengkak dan menebal. Nombor 4,
Terangkan mengapa pertukaran gas menjadi kurang efisien bagi pesakit yang menghidap penyakit emfisema. Pesakit emfisema mempunyai masalah alveolus rosak dan pecah. Hal ini menyebabkan terbentuknya satu kantung udara yang besar. Oleh itu, proses pertukaran gas menjadi kurang cekap akibat luas permukaan alveolus yang kecil. Banyak udara terperangkap di dalam kantung udara menyebabkan saiz dada pesakit emfisema menjadi lebih besar berbanding dada normal. Sekian, terima kasih. Terima kasih Afifah. Sangat jelas penerangan. Slide pun cantik. Alhamdulillah Cuma Munirah lah dia ada masalah dengan line dia. Tak apa. Nanti yang tak datang ni teacher akan hantar link kepada video YouTube hari ni. So ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, teacher nak buat random picker name. Tiada teacher. Soalan? Okay, tiada. So semua ready dengan buku? Semua ready dengan buku? Teacher nak tanya 8.3 and 8.4. So random name picker. Ni Azim dah jawab. Okay, soalan yang pertama. Apakah? Share screen teacher. Ya Allahu Akbar. Sorry. Thank you. Okay. Okay, nampak tak? Dah nampak? Nampak? Nampak tak? Nampak je. Okay. Okay, good. Soalan yang pertama. Apakah emphysema? Daniel. Okay, Daniel Amin. Apakah emphysema? Ya, teacher. Apakah emphysema? Mentah-mentah. Buku teks muka surat 138. Emphysema. Alveolus tu dia hilang kekenyalan dan saiz bertambah. Lagi? Jadi alveolus menjadi rosak, lepas tu luas permukaan alveolus jadi berkurang serta sebabkan itu pertukaran gas dia menjadi kurang efisien. Okay, very good Daniel Amin. Okay, soalan yang kedua. Tadi Daniel kata dinding alveolus rosak. Soalan teacher, yang tu lepas ni. Tapi soalan teacher, apakah punca utama yang menyebabkan berlakunya emphysema ni ataupun COPD ni lah? Apakah punca utama, apa tabiat yang manusia ni buat sehingga meninggikan risiko mendapat COPD? Alamak, tak buang tadi nama Daniel Amin. Nanti cuba nanti. Zafri. Oh, alahai. Zafri dia demam. Tak apa. Bertuahnya Zafri ni Okey, kejap. Orang lain. Okey, Haziq Syahmin. Haziq? Tak ada lah teacher, Haziq Syamil tak ada. Okey, internet tu kot tak stabil. Okey, tak apa, orang lain. Safiatul ada ke? Sebab Safiatul ni jarang masuk kelas ni, ada masalah dengan internet ataupun handset dia rasanya ni, handset dia kot. Okey, tak apa, orang lain. Amri confirm ada. Amri, apa tabiat manusia yang menyebabkan tinggi risiko mendapat COPD? Merokok. Okey, Amri merokok tak? Saya tak je. Alhamdulillah, jangan merokok. Clean. Yes, bagus. Sampai bila-bila clean Alhamdulillah. Okey, merokok yang menyebabkan COPD. Okey, soalan lagi. Kenapa bila orang ni dia perokok tegar,
orang ni akan batuk berterusan. Okey, siapakah yang bertuah? Zafri lagi. Zafri sakit. Okey. Haris Syafiq lagi. Haris Syafiq dah terkeluar dah lah, internet tak elok. Haris ada? Haris? Ada. Okey, Riz. Perokok tegar ni, Riz, dia akan batuk berterusan. Kenapa dia batuk berterusan tu, Riz? Apa yang dalam sistem pernafasan dia yang dia macam nak jadi batuk-batuk, dia nak keluarkan apa, Riz? A large amount of mucus is formed. Yes. Cause continuous cough. Okay, good. Okay, jadi for smoker, for heavy smoker, okay, the damaged cilium cause difficulty in expelling mucus. So bila orang ni dia merokok tegar, dia akan jadi penghasilan mukus tu secara berlebihan. Jadi dia akan sentiasa nak batuk berterusan untuk mengeluarkan kahak tu, the phlegm. Okay. A large amount of mucus form will cause continuous coughing. Okay, mukus yang banyak terbentuk menyebabkan batuk berterusan. Cilium rosak pula menyukarkan penyingkiran mucus. Damaged cilium cause difficulty in expelling mucus. Okay, last kali. Emphysema ni kan? Oh, emphysema lagi tak payahlah, emphysema dah banyak katanya emphysema. So 8.3 tadi, 8.3 Okay, soalan teacher. Karbon dioksida ni transported in 3 ways. Ada 3 cara CO2 diangkut. Tapi yang mana yang utama? Yang paling utama daripada 3 tu. Paling utama. 70% diangkut dalam bentuk itu. Okey, siapakah yang bertuah? Ada Zul? Zul ada? Ada, Syah. Okay, Zul. 70% yang paling utama CO2 diangkut dalam bentuk It is 70%. Directly in the blood. Semula Zul, robot robot bercakap. 70% is directly in the blood. Zul, dia ada 3 cara Zul, 3 ways. Bicarbonate ion, carbaminohemoglobin, carried as carbonic acid. Yang the main way, 70% is carried in the form of textbooks on page 137. Atas sekali Zul. 70% diangkut dalam bentuk Bicarbonate ion. very good. Bicarbonate ion. Okay, so itu je untuk kelas kita pada hari ini. Okay. Saya dah jawab teacher Hamizan. Tak terpilih Hamizan, tak bertuah hari ni. Moga nanti next class bertuah Okay, so ini je. Sorry masa pun dah terlebih ni. Ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada kita berhenti kat sini je lah Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye teacher. Waalaikumsalam, bye teacher. Thank you teacher. Thank you teacher. Bye. Bye. Bye.